Dasar Sosial Negara 2030 bina negara sejahtera. Stok simpanan beras cukup untuk lebih 5 bulan. Salam sejahtera. Agenda reformasi tata kelola pentadbiran dan anti rasuah itu tekad dan keutamaan kerajaan Madani dalam merencana hala tuju negara yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dikongsikan sewaktu sesi perjumpaan bersama ahli-ahli Jawatankuasa Pilihan Khas Tata Kelola Integriti dan Anti Rasuah Dewan Negara di Putrajaya. Jelas beliau pelbagai isu dibincangkan dalam menjulang agenda reformasi yang dirancang. Ini termasuk mengadakan sesi libat urus. Selain mengesyorkan cadangan penambahbaikan agar usaha dalam mereformasi institusi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Dasar Sosial Negara 2030 DSN 2030 yang dilancar hari ini bukti komitmen kerajaan membina negara yang lebih sejahtera, inklusif dan progresif. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fokus dasar itu menetapkan hala tuju sosial negara serta mengenal pasti dan menyelesaikan isu sosial secara holistik. Tambah beliau, negara memerlukan sebuah dasar sosial yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk memacu agenda pembangunan sosioekonomi. Dengan pertumbuhan majlis sosial. Dalam usaha mengejar pertumbuhan ekonomi, kita perlu melabur dalam kesejahteraan sosial melalui dasar yang menggalakkan peluang ekonomi dan memastikan pengakhiran sumber yang adil serta akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan perkhidmatan sosial. DSN 2030 yang sangat bertepatan keperluan mengimbangi pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial negara merupakan hasil kerjasama erat pelbagai pihak. Stok bekalan dan penyimpanan beras negara kini mencecah 1.1 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan ia mencukupi untuk penuhi keperluan lebih 5 bulan. KPKM giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan ketersediaan dan kecukupan bekalan makanan khusus untuk komuniti terpilih. Di antaranya, kita cuba pergi kepada, di antaranya, ini kalau segera dia bergantung pada import, kena jangka pendek, jangka panjang kepada smart farming. Bagi memenuhi keperluan bekalan beras, negara sumber yang telah dikenal pasti ialah Thailand, Vietnam, India, Pakistan dan Myanmar. Kerjasama ini akan kita teruskan dan bila disebut di sini bila berlaku emergency, jangka panjang dan jangka pendek. Kementeriannya juga sedang teroka kawasan-kawasan berpotensi di Sabah dan Sarawak untuk dijadikan sebagai jelapang padi negara sekaligus meningkatkan pengeluaran beras negara. Kehadiran aset maritim China di Laut China Selatan LCS lebih kepada pasukan pengawal pantai bukannya kapal tentera laut sehingga kini tiada sebarang tindakan agresif dilakukan terhadap pasukan maritim negara. Timbalan Menteri Pertahanan mengesahkan situasi semasa di LCS selamat serta terkawal. Kehadiran aset maritim China di Laut China Selatan adalah lebih kepada pasukan pengawal pantai China Coast Guard dan bukannya kapal perang tentera laut China. Perkara ini adalah selaras dengan pendekatan Grey Zone Strategi dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh China di Laut China Selatan. Walaupun kehadiran kapal China di perairan negara mencetuskan polemik, namun sehingga hari ini mereka tidak melakukan sebarang tindakan agresif seperti yang berlaku kepada negara lain. Bagaimanapun, kementeriannya komited mempertahankan kedaulatan tanah air selain pastikan kesiapsiagaan aset depani ancaman di perairan maritim negara.
Dan ini berhubung keperluan pelesenan terhadap penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial mulai tahun depan. Kementerian Komunikasi sangkal dakwaan Gabungan Internet Asia AIC kononnya pembangunan kerangka pelesenan itu tidak libatkan proses rundingan. Tegas Timbalan Menterinya, beberapa siri rundingan dan libat urus bersama pihak berkepentingan telah diadakan termasuk AIC. NCMC juga telah menjalankan bengkel perbincangan kumpulan berfokus pada 3 hari bulan September 2024 dan juga 4 hari bulan Oktober tahun ini bersama pihak berkepentingan untuk pembangunan kod tata laku penyedia perkhidmatan. Draft kod tata laku sedang dimutamatkan dan akan diedarkan melalui proses rundingan awam pada hujung bulan Oktober 2024. Proses rundingan awam ini akan berjalan selama 14 hari untuk mendapatkan maklum balas daripada pemegang taruh dan juga pihak-pihak berkepentingan. Ini pula mengenai penyelarasan gaji minimum RM1,700. Menteri Sumber Manusia Steven Sim mengingatkan majikan supaya tidak menjadikan gaji minimum itu sebagai gaji permulaan kepada semua pekerja. Sebaliknya, majikan disaran beri gaji setimpal kemahiran dan kelulusan akademik dimiliki pekerja. Pelaksanaan Akta Perundingan Gaji Negara iaitu gaji minima ini adalah satu strategi. Tapi satu strategi ini dia bukan ubat mujarab untuk semua masalah upah dan gaji. Satu strategi. Saya kata strategi itu untuk pekerja paling asas. Dan pekerja paling asas ada. Lebih kurang 4.35 juta pekerja yang masih mendapat gaji di bawah RM1,700. So ini untuk pekerja yang paling asas, yang mungkin kemahirannya pun agak asas dan sebagainya. Kita dah sebut dan saya dah tekankan bahawa gaji harus diselaraskan dengan kelayakan ekonomi, peranan kerja, kemahiran yang ada. Pada pembentangan Belanjawan 2025, Perdana Menteri mengumumkan kadar gaji minimum baharu itu berkuat kuasa 1 Februari tahun depan. Bagi majikan atau usahawan kecil yang mempunyai 5 orang pekerja ke bawah pula pada 1 Ogos 2025. Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA akan beri lonjakan baharu dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam negara selain lebih menekankan kebajikan penjawat awam. Justru Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz yakin lebih 1.4 juta penjawat awam akan menandatangani tawaran SSPA yang bermula hari ini hingga 30 November depan. Kita menjangkakan akan berlaku banyak penjawat awam atau ramai penjawat awam yang akan menandatangani option ini, insya-Allah. Kerana kebanyakannya semasa sesi libat urus itu kebanyakannya teruja untuk memilih option baru ini. Mengulas mengenai penjawat awam yang tidak menandatangani option SSPA, beliau berkata mereka diberi layanan sama rata dan tiada layanan 2 darjat. Dalam pada itu, penjawat awam diseru tambah baik penyampaian perkhidmatan selaras ganjaran dan keprihatinan kerajaan terhadap mereka dalam Belanjawan 2025. Perdana Menteri menerusi pembentangan belanjawan umum pelbagai insentif kepada penjawat awam, antaranya bantuan khas kewangan berjumlah RM500 termasuk lantikan kontrak serta RM250 untuk pesara yang akan disalur pada Februari tahun depan. Bantuan khas untuk persekolahan, untuk menghadapi persekolahan dan juga persiapan kepada Hari Raya. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa keprihatinan kerajaan kepada penjawat awam sangat tinggi dan inilah saya minta supaya penjawat awam membalas dengan sesuatu yang lebih baik dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat.
Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 5.3% pada suku ketiga 2024. Jabatan Perangkaan menyatakan anggaran tersebut lanjutan daripada peningkatan kukuh 5.9% pada suku tahun sebelumnya. Jabatan itu menerusi anggaran keluaran dalam negara kasar KDNK awal yang dikeluarkan hari ini memaklumkan KDNK berkembang 5.1% bagi tempoh Januari hingga September 2024 berbanding 3.8% pada tempoh sama tahun sebelumnya. Faktor termasuk pasaran buruh yang stabil, tekanan inflasi sederhana, dasar fiskal dan monetari yang menggalakkan menyokong pertumbuhan ekonomi. Aktiviti pelancongan yang pulih, perbelanjaan pengguna yang meningkat dan pelaburan juga merangsang ekonomi. Prestasi ekonomi pada suku ini dipacu sektor perkhidmatan dan diterajui subsektor perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan dan perkhidmatan perniagaan. Manakala sektor pembuatan mencatatkan peningkatan lebih baik disokong oleh produk elektrik, elektronik dan optikal. Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Bersua kembali, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI sedang menyiapkan kerangka insentif pelaburan baharu yang disasar diumumkan seawal suku pertama 2025. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kerangka berkenaan diumumkan Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan 2025. Ya, so dari segi new incentive framework ni yang insya-Allah akan diperincikan, kerja sebenarnya dah bermula. Setahun ini dah bermula dan kita nak mengumumkan pada tahun depan dan kita pun nak akan membentang dia punya details dalam Majlis Pelaburan Negara yang terdekat ini insya-Allah pada bulan 12 ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas pembentangan kad laporan MITI bagi suku ketiga 2024. Insentif pelaburan baharu itu bagi menghadapi pelaksanaan cukai minimum global yang akan diperkenalkan tahun depan. Menjelang kepengerusian ASEAN 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merancang pelbagai agenda dan program bagi memperkukuh kerjasama berkaitan pendidikan tinggi dengan negara luar. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kebanyakan negara ASEAN menerima cadangan itu yang menghususkan perbincangan dalam konteks pendidikan tinggi dalam ASEAN. Negara-negara ASEAN pada umumnya bersetuju supaya akan ada mesyuarat menteri-menteri pendidikan tinggi selepas mesyuarat menteri-menteri pendidikan ASEAN. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meminta supaya kita aturkan program itu serentak supaya ada mesyuarat khas yang berkaitan dengan pendidikan tinggi juga melibatkan menteri-menteri daripada negara ASEAN pada tahun hadapan. Beliau berkata kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama di Konvensyen Akademia 2024 Anjuran Akademi Profesor Malaysia di Putrajaya.
Sementara itu, menyentuh mengenai kebebasan bersuara golongan ahli akademik, Datuk Seri Dr. Zamri berkata beliau tidak mahu melihat wujud sebarang tindakan untuk mengekang hak dan kebebasan ahli akademik dalam mana-mana universiti. Lagi bahawa kebebasan akademik di universiti tetap dipertahankan. Ya, saya tidak mahu ada sebarang langkah yang dibuat yang cuba mengekang. Cuma dalam masa yang sama, seringkali seperti yang kita sebutkan, ketika mana para ahli akademik menyampaikan pandangan mereka, mesti ia juga berasaskan kepada bidang dan disiplin mereka. Pemulihan dalam industri penerbangan rancakan permintaan untuk pengangkutan udara yang dijangka secara purata meningkat 4.3% setiap tahun untuk tempoh 20 tahun. Situasi itu akan mewujudkan 15.5 juta peluang pekerjaan secara langsung dan menyumbang $1.5 trilion Amerika kepada KDNK Global menjelang 2036. Bagi industri penerbangan Malaysia pula dijangka mengembang 4% dalam pergerakan penumpang. Here in Malaysia, we have seen similar growth. Our aviation sector is set to experience a 4% growth in overall passenger movement, driven by fleet expansion and the return of foreign airlines. In August, we recorded 8.7 million passengers, marking a robust 12.7% increase from the previous year. Beliau turut memaklumkan selain dalam fasa pemulihan, sektor penerbangan negara juga kini siap siaga untuk kepengerusian ASEAN 2025 dan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Potensi penyertaan Malaysia dalam rangka kerja BRICS secara strategik akan membuka peluang ekonomi baharu dan meningkatkan akses pasaran negara. Penyertaan ini dilihat sebagai satu langkah penting ke arah penyepaduan yang lebih mendalam dengan ekonomi global utama. Menurut Alexei Blaslov, pegawai pengarah Institut Negara Asia dan Afrika di Universiti Negara Moskow, penglibatan dalam BRICS bukan sahaja meningkatkan prospek perdagangan, malah meletakkan Malaysia sebagai pemain utama dalam perbincangan ekonomi serantau. Малайзия один из крупнейших поставщиков продуктов питания, крупный поставщик сырой нефти. Малайзия довольно активно работает на рынках Китая и некоторых других сопредельных стран. И в этом смысле расширение деятельности Малайзии в рамках объединения БРИКС прежде всего открывает для нее колоссальные рынки. Плюс к этому Малайзия действительно озабочена проблемами противодействия терроризму, сепаратизму. И это тоже одна из тем, в которых работает БРИКС. Еще одна очень важная тема для Малайзии – это различные образовательные программы и инвестиционное сотрудничество и трансфер технологий. Dalam temu bual eksklusif dengan agensi berita Viori bersempena sidang kemuncak BRICS 2024 di Kazan, Maslov berkata ketika Malaysia bersedia untuk melibatkan diri secara serius dengan BRICS, inisiatif strategiknya akan membuka jalan pertumbuhan ekonomi dan kerjasama global. Belanjawan 2025 menunjukkan keprihatinan kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi rakyat. Ini termasuk memberi fokus kepada cabaran utama meningkatkan pendapatan rakyat untuk jangka panjang. Kerajaan Madani begitu cerna tentang cabaran yang dihadapi oleh rakyat, yang mana isu berkait rapat tentang kos hidup, tangga gaji yang masih lagi dalam keadaan yang rendah, dan kemudian menggalakkan aktiviti usahawanan dan sebagainya, dan pada masa yang sama juga cakna tentang keperluan untuk memastikan kedudukan kewangan kerajaan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Selain itu, kerajaan turut komited mengekalkan kewangan yang baik dengan kadar hutang yang dijangka akan menurun. Status fahaman GISBH, Jawatankuasa Fatwa Wilayah Persekutuan akan putuskan perkara itu pada Khamis ini. Untuk tujuan penguatkuasaan di wilayah persekutuan, pihak penguatkuasa sudah boleh menggunakan fatwa yang sebelum ini, iaitu fatwa Arkam dan Rafaqah.
Jadi kami telah bersetuju untuk itu, untuk apa-apa tujuan penguatkuasaan, fatwa sedia ada berkaitan dengan arkam dan rafaqah itu sudah boleh digunakan. Cuma yang JSB ini khusus untuk JSB, kita akan bermesyuarat pada 24 Oktober. Setakat ini beberapa negeri iaitu Melaka, Perlis, Selangor, Sabah dan Pulau Pinang sudah memutuskan kepercayaan dan ajaran GISBH sebagai ajaran sesat. Negara memerlukan tenaga mahir sektor pertanian. Bagi tujuan itu, Kolej Pertanian Malaysia KPM Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam menawarkan 5 bidang kemahiran berkaitan. Rashid Jali ada butirannya. Bidang kemahiran ditawarkan tanaman, ruminan, akuakultur air tawar, pemprosesan makanan dan pemasaran. Pelajar TVET dalam jurusan berkenaan ditawarkan sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dalam tempoh pembelajaran tertentu berdasarkan bidang kemahiran yang diambil. Turut tersedia pengajian di peringkat diploma yang boleh melayakkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Universiti Teknikal dalam negara. Di Kolej Pertanian Malaysia, kita berkolaborasi dengan industri di mana dalam penyediaan NOS tu, iaitu dia punya selibus pembelajaran tu, kita mendapat feedback daripada industri untuk mengeluarkan apa teknologi yang terkini yang dikehendaki oleh industri dan apa bidang yang diperlukan oleh industri lah untuk keperluan pasaran semasa pekerjaan. Konsep pembelajaran untuk kemahiran ni ada 70% adalah amali dan 30% adalah teori. So penekanan amali adalah lebih tinggilah untuk pelatih-pelatih bidang kemahiran sama ada persijilan ataupun peringkat diploma. Setakat ini terdapat 400 pelajar mengikuti latihan di 5 bidang berkenaan. Sebenarnya nak cari pengalaman untuk bila dah keluar nanti nak mencuburi bidang bisnes lah dalam bahagian makanan ni. Di sini buat makanan lah, pembuatan makanan, memproseskan makanan. Selain itu ada juga buat selain pada buat makanan tu ada juga belajar buat pasal label, pembungkusan dan macam mana penyelarasan untuk jual beli dengan pihak-pihak luar. Sebab saya minat dan keluarga pun ada juga yang bila lebih lah. Dari situ saya dapat pengalaman. Setakat ini baru setahun setengah. Saya dari tahap 2. Tujuan saya nak capai target saya untuk membuka kandang bersama keluarga. Selain yuran pengajian percuma, pelatih turut diberikan allowance bulanan. Kolej Pertanian Malaysia diwujudkan bagi melahirkan usahawan tani yang berkeyakinan dan berdaya saing di samping melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang pertanian. Ia sekaligus dapat menampung keperluan tenaga kerja dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Rashid Jali, RTM. Lebih 400 balang kuih raya diagih kepada kaki tangan Jabatan Penyiaran bersempena perayaan Deepavali. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata ia simbolik berkongsi kegembiraan sekaligus mencerminkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Hari ini kita berkongsi kegembiraan bukan sahaja dengan mereka yang meraihkan Hari Deepavali, tetapi kita juga dalam sebuah masyarakat yang berbilang kaum. Jadi kita bagi-bagilah kuih, ada muruku, ada kuih ros. Jadi kita berkongsi kegembiraan dengan semua staf-staf RTM. Edaran kuih raya ini menjadi rutin bagi Jabatan Penyiaran setiap kali menjelang sambutan perayaan. Ia juga tanda menghargai para petugas yang bekerja pada hari cuti umum tersebut. Peruntukan kebajikan warga emas ditingkatkan mencecah 1 bilion ringgit. Ini bagi membiaya bantuan tunai, wang saku institusi warga emas dan pusat aktiviti. Pelepasan cukai pendapatan individu berkaitan aktiviti sukan dan penjagaan kesihatan disemak semula memelihara kebajikan dan menjamin penjagaan warga emas.